Okay guys, ROG Phone 6 Pro adalah antara telefon gaming yang paling powerful yang korang boleh dapatkan dekat pasaran sekarang ni. Tetapi selain daripada ROG Phone series ni, ada juga jenama gaming lain yang terkenal dekat Malaysia ni, iaitu Black Shark Mi series. Dekat tangan aku ni adalah Black Shark 5 Pro dan juga yang ni pula ROG Phone 6 Pro. So di antara dua telefon ni, yang mana lagi berbala untuk korang semua beli? Jadi jom kita compare kedua-dua telefon ni. Let's go. Okay, first kali sebelum kita start comparing di antara dua telefon ni, aku bacakan spek untuk kedua-dua telefon ni terlebih dahulu lah. Okay, untuk Black Shark 5 Pro dulu, dia menggunakan 4nm Snapdragon 8 Gen 1. Datang dengan 12GB RAM dengan 256GB storan, menggunakan sistem operasi Joy UI 13, datang dengan bateri sebesar 4650mAh dengan pengecasan pantas 120W. Paparan ia menggunakan skrin jenis OLED dengan saiz skrin 6.67 inci dengan penyokongan 120Hz refresh rate. Apa yang special pasal Black Shark 5 Pro ni, ia datang dengan pembesar suara stereo dan yang paling special sekali, dia datang dengan magnetic pop-up trigger punya button. Dia jenis fizikal, bukan macam ROG Phone 6 Pro tu. Bercakap pasal ROG Phone 6 Pro, ia menggunakan 4nm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ini adalah versi yang lebih powerful berbanding dengan Snapdragon 8 Gen 1 tu. Datang dengan 18GB RAM dengan 512GB storan. Menggunakan sistem operasi Android 12. Datang dengan bateri sebesar 6000mAh dengan penyokongan pengecasan pantas 65W. Untuk paparan, ia menggunakan skrin berukuran 6.78 inci jenis AMOLED dengan 160Hz refresh rate. Refresh rate yang sangat tinggi, padu jugalah. Apa yang special pasal ROG Phone 6 Pro kali ni, ia datang dengan pembesar suara jenis stereo yang sangat bagus, butang air trigger, datang dengan dua port USB Type-C 3.1 di belah sisi dan USB Type-C 2.0 di belah bawah. So dari segi spesifikasi, memang ROG Phone 6 Pro ni menang lah. Memang kau tengok betul-betul pun dah tahulah siapa padu kan, tak payah cerita banyak dah. So mari kita tengok dari segi eksternal ni, dari segi luaran ni, dia punya rekaan mana lagi cantik kan. Untuk ROG Phone 6 Pro, ia menggunakan rekaan estetik gamer yang kita nampak dari ROG Phone yang pertama lagi. Tetapi untuk versi Pro kali ni, ia datang dengan secondary screen di belah belakang di mana ia akan memaparkan notifikasi, bateri dan banyak lagi. Untuk Black Shark pula, dia punya estetik gaming tu ada, tetapi dia nampak lebih chill dan nampak macam tak adalah keterlaluan sangat. Seperti biasalah, bila phone to phone gaming, mestilah dia datang dengan fungsi gaming yang tersendirilah. Untuk ROG Phone 6 ni, dia datang dengan air trigger. Manakala untuk Black Shark 5 Pro ni, ia datang dengan magnetic pop-up trigger ataupun orang panggil physical button lah kat atas ni. So di antara dua ni, mana lebih bagus? Okey, jawapan ni mudah je. Dia mengikut preference orang tu sendiri. Ada setengah orang dia lebih prefer air trigger disebabkan kau tak payah tekan. Tapi macam aku sendiri, aku lebih prefer pakai physical button disebabkan kau rasa kau actually tekan sesuatu bagi rasa macam puas hati bila kau tembak tu. Tu pandangan aku sendirilah. Tetapi kedua-dua button ni sangat subjektif lah. Dia mengikut orang tu sendirilah, dia suka yang mana satu. Tapi aku tak denial lah, air trigger ni dari segi fungsi dia, dia lebih banyak lagi dibandingkan dengan physical button. Di mana physical button dia hanya boleh map untuk satu action saja, tapi untuk air trigger kau boleh bagi dua partition. So dekat sini kau punya usability bila main game tu, kau boleh map button lagi banyak, so kau boleh buat kerja dengan lebih pantas dan kau dapat advantage yang lebih banyak lagi. So aku boleh kata air trigger fungsi lagi banyak, tetapi dia tak satisfying macam magnetic pop-up trigger dekat Black Shark 5 Pro ni. Okey, benda yang paling penting bila kita beli gaming phone ni, selain daripada dia punya features, adalah dia punya performance. Betul tak? Benda dah beli mahal, takkan performance macam ayam pula kan? So ada beza yang ketara ke di antara Snapdragon 8 Plus Gen 1 dengan Snapdragon 8 Gen 1 ni? Wow, there is a lot lah perbezaan di antara kedua-dua chipset ni. First kali, semua architecture Cortex dia mempunyai clock speed yang lebih tinggi. Lepas tu frekuensi CPU dan GPU pun lebih tinggi, dan last kali ia ada penyokongan untuk Bluetooth 5.3. So Snapdragon 8 Plus Gen 1 ni bukan setakat improve performance, tetapi dia tambah beberapa fungsi yang lebih feature proof lah nak dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 1 tu. Dan apa yang aku suka pasal Snapdragon 8 Plus Gen 1 ni, dia dibina berasaskan TSMC punya chip, bukan Samsung. Which is macam kita tahu, Samsung punya chip daripada Snapdragon 888 sampailah Snapdragon Gen 1 memang ada isu panas. So dengan TSMC ni mungkin dibuat comeback balik macam Snapdragon 865 yang kita semua tahu memang bagus lah, antara yang terbaik yang pernah Qualcomm keluarkan. So untuk benchmark, aku gunakan 3 aplikasi, iaitu Geekbench, 3D Mark dan juga CPU Throttle. So untuk Geekbench, result dia pretty obvious di mana ROG Phone 6 Pro skor lebih tinggi di single core dan multi core. Untuk 3D Mark pula still the same, ROG Phone 6 masih menang, tetapi skor dia tak adalah jauh sangat, dia dekat-dekat je, beza dalam 100 macam tu je. So it's quite impressive jugalah Snapdragon 8 Plus Gen 1 ni. Last kali untuk CPU throttle, untuk ROG Phone 6 Pro ia dapat kekalkan performance sehingga 88% dalam masa 15 minit dalam test ni. Manakala untuk Black Shark 5 Pro ia hanya dapat kekalkan sehingga 84% saja. Tetapi ini hanya result daripada benchmark saja, bukan real life test macam gaming tu. So untuk gaming test, kita orang buat dua game saja, iaitu Apex Legends dan Genshin Impact. Ni adalah dua game yang paling demanding dari segi grafik tu. So kalau kau punya phone tak boleh run tu, bermakna phone kau tak cukup powerful lah.
So dua game ni antara the best of the best lah untuk mobile gaming ni. So untuk test game ni kita orang buat 3 rules lah. First kali kita orang main game dengan setting paling tinggi, FPS max, grafik max. Yang kedua pula kita orang main game dengan suhu bilik tak ada aircon, so lagi valid lah tengok macam mana bila korang main dekat suhu biasa tu kan. Dan yang ketiga tak ada external cooler. So memang pakai phone ni cooler sahaja, dalaman ni sahaja, tak ada external macam ROG Aeroactive cooler ataupun Black Shark ni cooler tu. So lagi adil lah kat sini. Okay, untuk game pertama Apex Legends, aku hanya main satu game sahaja disebabkan average game time dekat Apex Legends ni dalam 20 ke 18 minit. Kalau kau top 5 lah, kalau kau terciduk awal tu lain cerita lah. Tapi aku main ni memang tak seimbang lah, top 5 lah. Game ni senang lah, kau pakai trigger lagi dah senang nak menang. Satu game saja tapi inilah suhu yang kita orang dapat dalam masa 18 ke 20 minit macam tu. So suhu di ROG Phone 6 Pro ia mencapai sehingga 40.6 darjah Celsius. Manakala untuk Black Shark 5 Pro ia mencapai sehingga 42.3 darjah Celsius. Sejujurnya daripada satu game aku main dengan Black Shark 5 Pro ni memang panas gila dan tak selesa lah nak main pada jangka masa yang lama tu. Tapi itulah, bila kau main Apex Legends kau takkan main dengan setting maksimum je lah. Tapi ni sebab kita nak test kan. Kemungkinan disebabkan dia punya cooling system yang kurang bagus, ataupun yang kedua macam aku cakap awal tadi, Snapdragon 8 Gen 1 ni dari segi cooling dia tak beberapa bagus sangat lah, dia memang cepat panas. Beralih ke Genshin Impact pula, aku main selama sejam dan rekod suhu setiap 15 minit. Untuk ROG Phone 6 Pro, untuk suhu 15 minit yang pertama ia mencapai sehingga 39 darjah Celsius. Lepas tu minit ke 30 ia naik ke 41.5, minit ke 45 ia naik ke 42 darjah Celsius dan finally dalam 1 jam dia hit sampai 43 darjah Celsius. So itu adalah maksimal lah untuk ROG Phone 6 Pro ni, agak panas. Okey, untuk Black Shark 5 Pro pula, untuk 15 minit pertama ia capai 40 darjah Celsius. Lepas tu minit ke 30 ia naik ke 42, kemudian dekat minit ke 45 ia capai sehingga 44 darjah Celsius dan last kali 1 jam kemudian dia hit paling tinggi 45 darjah Celsius. Memang panas lah. Jadi pada test result Genshin ni aku boleh kata korang semua, walaupun korang pakai phone yang paling padu, phone gaming paling padu pun, aku tak suggest korang untuk main dengan setting tertinggi disebabkan satu, dia panas sangat dan bila panas sangat battery drain pun akan berlaku jugalah. So, kalau korang nak main Genshin, tak kisahlah phone paling bawah ke ataupun paling atas, main dengan settingnya medium-medium dengan 60 fps baru sesuai lah kat sini. Yes, suhu Black Shark 5 Pro ni memang tinggi sampai 45 darjah Celsius, tapi tak boleh deny jugalah ROG Phone 6 Pro pun hampir terciduk juga sampai 43 darjah Celsius. So, aku boleh kata yes, ROG Phone 6 Pro ni jauh lebih efisien dari segi cooling ni semua tu. Plus lah kan, kalau kau ada Aeroactive cooler, aku rasa boleh je main game dengan jangka masa lama disebabkan dia akan menyejukkan menggunakan Aeroactive cooler tu. Tapi bila pakai benda tu, bateri cepat drain lah. So, sebagai konklusi dekat sini, memanglah ROG Phone 6 Pro ni jauh lagi bagus kalau dibandingkan dengan Black Shark 5 Pro ni. Bagi aku, kedua-dua telefon ni ada pros and cons yang tersendiri lah. So, untuk pros ROG Phone 6 Pro ni, pertama sekali, dia adalah gaming phone yang terbaik kau boleh dapatkan dekat market sekarang ni. Bateri yang besar iaitu 6000 mAh dengan penyokongan fast charging yang laju. Lepas tu storage yang besar gila. Dan overall tu korang akan puas hati punya lah. Cuma cons dia pula, harga dia terlalu mahal. Lepas tu bukan semua orang akan suka dengan trigger ni. Aku jujur korang, aku tak minat trigger. Aku lebih minat physical punya button lagi lah. Lagi satu, dia punya estetik tu mungkin terlalu gamery sangat. Bukan semua orang suka estetik gamery ni sebab nampak macam kanak-kanak kan. So tu benda yang korang kena consider jugalah kat sini. Untuk Black Shark 5 Pro pula, dia punya pros pun banyak juga. First kali dia ada button physicalnya sedap ditekan lah. Yang kedua pula, harga dia pun tak mahal sangat. Bawah 4K korang boleh dapatkan dah. Lagi mampu milik lah daripada ROG Phone 6 Pro tu. Lepas tu juga dia ada fast charging yang laju iaitu 120W yang masa 15 minit dia nak fully charge. So sangat impresif lah kat sini. Cuma di bahagian cons dia banyak jugalah. First kali chipset Snapdragon 8 Gen 1 ni memang tak sebagus Snapdragon 8 Plus Gen 1 tu. Memang kita dah tahu dah kat sini. Lepas tu dia punya aksesori pun tidak sehebat seperti ROG Phone 6 Pro. Bateri yang tak besar sangat. Dan yang last kali dia punya UI iaitu Joy UI 13 tidak sehebat seperti Zen UI dekat ROG Phone 6 Pro ni. Di mana dia lebih clean dan tak banyak bloatware. So itu sajalah untuk konklusi video di antara dua telefon ni. Sebenarnya kedua-dua telefon ni bagus cuma ikut pilihan korang, apa yang korang mahukan daripada phone tu sendiri. Jadi itu saja daripada aku, Imran. Assalamualaikum. Jumpa video akan datang. Bye bye.